Okay, so kita akan tengok balik apa yang kita belajar minggu lepas. So, bila kamu ada satu ketaksamaan, okay, minggu lepas saya ajar teknik matematik di mana kamu perlu ubah dia jadi Y sama dengan. Okay, so contohnya dapat Y sama dengan 50 tolak 2X per 3. So, cara kita tekan kalkulator nanti ialah XY tukar kepada pink color. Lepas tu kita kena tekan okay. Kita kena tekan calculate, lepas tu nombor itu contohnya kosong, lepas tu tekan sama dengan, maka kita boleh kira semua jawapan kan. Okay, test revision kejap, tolong tekan untuk cikgu apa jawapan dia. Tolong tekan kejap. Y. Jangan lupa hubung kurungan ya. Bahagi 3. Calculate kosong sama dengan 16.67 betul? Calculate 10 dapat 10. Calculate 20 dapat 3.33. Calculate 30 kamu dapat negatif 3.33. Dalam WhatsApp ada orang tanya cikgu dapat nombor negatif. Sebenarnya kalau kamu dapat nombor negatif, bukan masalah nilai itu tak betul. Hanya nilai itu tak dapat plot graf. Maksudnya awak tak sesuai lah pilih 30, pilih nombor lain. Itu saja. Okay? So sebenarnya kalau apa yang kita buat untuk soalan ini, cikgu baru dapat satu titik yang cantik ya, 10-10. So cikgu sepatutnya kena buat tambahan titik sampai saya dapat titik yang lebih cantik. Mungkin cikgu nak cubalah 15 ke, 25 ke. Okay ya? Tapi ini bukan tujuan hari ini. Tujuan hari ini cikgu nak ajar kamu gunakan teknik MX pula. Okay. Cikgu asingkan kepada kamu, bergantung kepada kamu lah sebab teknik MX dengan Math tu dia lain sikit. Saya takut kamu keliru. So kalau kamu rasa banyak sangat teknik, ada shift calculate, ada ini, ada itu, saya terlupa, maka cikgu akan kata buat sajalah teknik matematik sebab memandangkan matematik pun pakai. Okay So untuk teknik MX, apa yang kamu buat ialah kamu tak payah buat Y sama dengan, kamu terus tekan saja apa yang kamu ada tu. 2S tambah 3Y sama dengan 50 dalam kalkulator kamu. Cuba tekan sekarang. Cuba tekan semua orang ya. Ini benda baru yang cikgu tak pernah ajar lagi. Teknik tekan kalkulator ini ya. Sudah? Tekan sama dengan 50 lepas tu berhenti. Jangan buat apa-apa lah. Sudah ke belum? Dah. Dah. Okay. So, cara kita tekan kalkulator kamu ikut cikgu Shift calculate. Okay. Apa yang kamu nampak dalam skrin? Y tanda soal. Y tanya soal. Maksudnya dia tanya awak apakah nilai Y. So apa yang kamu buat? Kamu masukkan nilai Y. Okay, cikgu sengaja masukkan 10 tujuannya sebab nak check in dengan ini ya. Okay, cuba kamu masukkan 10. So apa masukkan nilai 10. Lepas tu kamu tekan sama dengan. Apa yang kamu nampak pada skrin? Dia tanya kamu soft of X kan? Bila kamu tekan lagi sama dengan, baru dia bagi jawapan X sama dengan 10. 2 kali kamu tekan sama dengan. Sama dengan yang biasa. Boleh kan? Okey, sekali lagi Kamu tekan shift calculate. Shift calculate.
dia akan tanya kamu, apakah nilai Y? So, pilihlah apa-apa nilai Y. So, berhati-hati dia tanya kamu nilai Y. So, Y yang kamu pilih itu kena letak di bawah koordinat Y kamu. Contoh, contoh cikgu letak 20. Okey. Awak pun masukkan 20, kemudian tekan sama dengan, dia akan tanya kamu, solve of S. Itu bukan jawapan, yang kamu nampak itu belum jawapan lagi. Kamu tekan lagi sama dengan, baru dia kata S sama dengan negatif 5. Yang tiga? Ulang dari mana? Dari first. Okey, kamu padang kamu punya kalkulator dulu. Padang semua. Okey, kita mula dengan pertama Okey, masukkan persamaan ini ke dalam kalkulator kamu. X, Y itu pink color sama dengan tu pink color. Okey. Slow-slow masuk sampai 50 penting tunggu cikgu Sudah? Dah. Okey, sudah. Lepas tu kamu tekan ini. Shift calculate. Dia tekan shift calculate. Berhenti kejap. Tengok di sini. Sudah? Lepas tu screen itu kamu akan nampak dia tanya kamu why question mark. Betul tak? Teacher. Kenapa? Tak dapat? Saya punya keluar X. X question mark. X sama dengan 21. Kalau keluar X sama dengan 21 tu kamu sudah tekan banyak saya rasa. Niakan dulu. Teacher X sama dengan 10. Okey. Sebab sebenarnya masalahnya kalkulator hitam tak ada pada saya. Saya pegang kalkulator warna kelabu punya. Sekejap. Okey, jumpa kalkulator warna hitam anak punya. Okey, cikgu tekan sekejap 2x tambah 3y sama dengan 50. Bila kamu tekan shift calculate, okey. Kalau dia tanya kamu S question mark pun tak ada masalah. Yang pentingnya kalau dia tanya kamu S question mark, okey. Yang cikgu punya ini grey color punya, okey, tak apa. Kalau kamu nampak dia tanya kamu S question mark, okey. Sorry, warna ini Kalau dia tanya kamu S question mark, maksudnya dia nak kamu masukkan nilai X lah. Dia tak ada masalah. So, contohnya kamu masukkan, kamu nak masuk nombor apa? 5. 5, okey. Katakan kamu masukkan 5. Kamu kena faham sekarang yang kamu masuk ialah S kamu 5. So, kamu tekan sama dengan. Dia tak boleh kan? Y sama dengan kosong. Keluar Y. Sebab dia kena Y question mark. Okey. Lepas tu kamu kena tekan shift calculate. Rupanya hitam dengan grill lain. Kejap kamu kena tekan dia keluar Y question mark kan? Bila kamu nampak dia keluar Y question mark, maksudnya itu bukan jawapan. Dia hanya akan bagi jawapan kalau kamu nampak Y sama dengan. So tadi cikgu test, cikgu bukan tekan sama dengan, cikgu tekan shift calculate. Baru dia keluar ialah Y sama dengan punya. Dan jawapan ialah 15.83. Tak faham teacher. Betul, kejap. Cikgu sebab tadi cikgu cuba dengan grill color punya. Kejap 2x tambah 3y sama dengan 50. So
Kalau Grill Color punya yang 570EX punya dia keluar, kalau saya tekan shift calculate dia tanya saya why question mark. Ini ialah cashier 570EX punya. Warna putih punya ada orang cuba tak? Dia keluar Y question mark ke S question mark ni sebab warna putih tak ada di rumah saya. X sama dengan kosong tadi dia keluar. Tak, bila kamu tekan shift calculate sahaja. Tak keluar apa-apa. Ha? Tak keluar apa-apa. Tak keluar apa-apa. Kalau tekan oh sorry. Tak, semula 2S tambah 3Y sama dengan 50. Kalau tekan calculate, selain calculator lain. Dia keluar line hitam. X sama dengan berapa? Oh, kalau macam itu tak boleh. Maksudnya gear color saja ke boleh? Oh, maksudnya clear color saja boleh lah. Oh, hanya clear color saja boleh lah. Putih punya sorry ya sebab kalkulator itu tak ada di rumah saya tak boleh test. Mungkin kat sekolah cikgu test dengan kalkulator putih. Sebab yang hitam punya tak boleh. Okey, kalau tak boleh, okay. Ini sebenarnya cara yang paling tak payah Azibra kita. Tapi kalau tak boleh, maka apa yang buat kita pakai yang paling biasa punya iaitu shift calculate, shift calculate. Shift calculate, shift calculate maksudnya bila inilah persamaan kamu, kamu tak payah tukar kepada perkara rumus, di mana perkara rumus itu ialah matematik punya teknik. Okay. So apa yang kamu buat, kamu tekan saja. Contohnya kamu nak test. Okay. Kalau ini kosong, so kamu test lah. Tukar ini kepada kosong. 2 kurungan kosong kurungan tanpa 3Y sama dengan 50. Shift calculate, shift calculate. Dia akan bagi jawapan ini. Tapi masalahnya kalau pakai teknik ini, banyak kali kamu kena tekan. 10, kalau tekan 10 pula. 20 kena tekan 20. 30 kena tekan 30. Boleh juga dapat jawapan inilah. Teknik bawah ini, sorry lah. Rupanya kalkulator 570 tak boleh tadi sebab tadi aku cuba dengan kalkulator ini. Yang warna clear punya. Di mana tak ramai kamu ada. So, buka sekolah baru cikgu check balik. Awak ingatkan saya bila buka sekolah, sebab kalkulator putih tak ada pada saya sekarang. Okay? So, kalau tak boleh, pakai sajalah matematik punya lah. Memandangkan saya tak ada kalkulator yang satu lagi untuk testing. Okay ya? So, ini sebenarnya sampingan saja. Apa yang cikgu nak ajar hari ini ialah selepas kamu tapak graf. Okay? Selepas kamu tapak graf. So, cikgu sempat ambil siapa punya yang ini ya, yang hari itu hantar banyak-banyak kepada saya. Hana ya. Okay? Cikgu sudah masukkan dia semua ke dalam ini. Sorry ya, Hakim ke Hazwan, saya tak sempat semak lagi. Lupa. Sebenarnya lupa. Waktu buka itu tak ada jawapan pada saya. Lepas tu saya lupa. Ada masa saya tengok balik So, sepatutnya lah inilah bentuk-bentuk graf yang kamu akan hantar kepada saya. Kalau di sekolah lah. Okay? Tapi cikgu suruh kamu ambil test most buat sudah kan? So, kamu sudah ada lakaran graf ini. Okay? So, apa yang cikgu nak ajar hari ini ialah nanti yang jawapan ini cikgu akan hantar soft copy kepada kamu. So, apa yang cikgu nak ajar hari ini ialah macam mana nak lorek rantau. Kecilnya. Cikgu matematik beritahu kamu macam mana nak lorek rantau. Kalau ada satu graf macam ini. Katakan apa-apalah macam ini. Lepas tu dia akan suruh kamu lorek rantau macam mana Ke ada tak petua dia ataupun lorek saja? Cari segitiga. Persamaan tu lebih besar dia dekat atas garisan. Okey, lebih besar atas garisan. Kalau lebih kecil dia dekat bawah. Okey. Apa bezanya kalau dia ada sama dengan dia tak ada sama dengan? Apa bezanya kalau simbol lebih besar dengan simbol lebih besar atau sama dengan? Dia garis putus-putus dengan lurus. Ya. Kalau tak ada sama dengan, dia garis putus. Kalau ada sama dengan, dia garis penuh. Boleh? Okey. Tapi sebenarnya
yang kamu belajar di matematik ini tidak lengkap. Yang kita hafal selama ini, lebih besar di atas, lebih kecil di bawah, sebenarnya ada syarat dia. Kenapa cikgu matematik tak cakap? Sebab semua soalan dalam matematik, dia akan memenuhi syarat. Awak tak akan jumpa yang tak memenuhi syarat. Itu sebenarnya cikgu matematik tak cakap pun. Tapi sebenarnya kamu kena faham lebih besar di atas, lebih kecil di bawah, ada syaratnya. Syarat pertama, kamu kena pastikan Y kamu mesti berada di sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan kiri satu balik. Mesti berada di sebelah kiri dan atas. Maksud saya, kalau sekarang cikgu bagi kamu S tambah Y, ini okey. S tolak Y. Kejap. Kalau cikgu bagi kamu S tambah Y lebih besar daripada kosong. Dengan cikgu bagi kamu S lebih besar daripada Y. Kamu tengok dua ini Untuk dua ini sebenarnya hanya ini saja kita boleh kata lebih besar di atas. Untuk yang bawah itu kita tak boleh kata lebih besar di atas. Sebab Y kamu berada di sebelah kanan. Kalau ikut matematik, kalau saya nak pastikan dia berada di sebelah kiri, cikgu akan tukar suka sama suka kan? So bila saya tukar suka sama suka, simbol kena terbalikkan. So kalau kamu tengok, sebenarnya kita bukan lorek atas, tapi kita lorek bawah. Faham maksud saya? Untuk buat lebih besar di atas, lebih kecil di bawah, sebenarnya ada syarat dia. Syarat pertama ialah Y kamu mesti berada di sebelah kiri dan atas. Contoh pertama kita, memang Y di sebelah kiri. Contoh kedua kita, dia tidak memenuhi syarat sebab Y dia berada di sebelah kanan. So bila Y dia berada di sebelah kanan, kita bukan lorek atas ikut sepatutnya. Sepatutnya kita lorek atas kan? Kalau ini kita lorek atas. So kita sekarang kena lorek bawah. Yang ini ya memang atas. Boleh faham? Okey ke? Tadi sunyi, tak ada bunyi suara langsung. Okey ke? Okey, teacher. Okey, apa maksudnya di atas pula? Sebab kadang-kadang macam kita buat, kadang-kadang kita punya bentuk benda itu dalam bentuk nisbah kan? So kalau sekarang cikgu kata Y per X lebih besar daripada 3 dengan cikgu kata X per Y lebih besar daripada 3, yang mana satu memenuhi syarat? Yang atas. Yang atas. Sebab Y ini memang di sebelah atas. Tapi kalau kamu tengok yang keempat ini, Y kamu berada di sebelah bawah. So dia tidak memenuhi syarat. Yang sepatut lorek atas, sekarang kita kena lorek bawah. Yang ini memenuhi syarat, maksudnya kita memang lorek atas. So boleh faham maksudnya? So syarat pertama, Y kamu mesti berada di sebelah kiri. Kalau ada masalah atas bawah, dia mesti di atas. Boleh? Matematik tidak ada, cikgu matematik memang tak pincang benda ini. Sebab kalau kamu ada buku teks ke, buku kerja matematik, kamu boleh tengok balik. Semua soalan ketaksamaan dalam matematik, dia punya Y memang sentiasa di kiri. Itu sebabnya cakap langsung. Awak boleh tengok, semua di kiri. Tapi sebenarnya ada syarat ini ya. Okey. Ada dua syarat aja. Syarat kedua, perkali untuk Y kamu mesti positif. Okey, maksud saya
S tambah 2Y lebih besar 3. S tolak 2Y lebih besar 3. 2Y tolak X lebih besar 3. Contohnya. Okey. Antara contoh 1, 2, 3 ni, yang mana satu tidak memenuhi syarat. Perkali untuk Y, maksudnya nombor di depan Y itu mesti nombor positif. Yang tengah. Yang kedua ini. Boleh? Okay. Yang pertama ini okey. Sebab Y kamu positif 2. So lebih besar lorek atas. Yang ketiga ini kamu punya perkali untuk Y positif 2 juga. So okey, lebih besar lorek atas. Tapi yang kedua ini sebab perkali dia negatif, maka walaupun sepatutnya kita lorek atas nampak lebih besar kan, tapi sekarang kita kena lorek bawah. Okay. So ini dua yang petua yang kamu kena ingatlah. Okay. Satu ialah Y mesti berada di sebelah kiri dan atas. Kalau masalah sekarang kita ialah atas bawah. Okay. Yang kedua, perkali untuk Y mesti positif. So memenuhi dua syarat ini baru kita buat lebih besar di atas, lebih kecil di bawah. Okay. So sekarang kita tengok. Ada apa nak tanya? Okey Tak ada. Okey. Ada. Okey. So kita tengok contoh yang kawan kamu buat punya. Okey. Cikgu tak tengok graf dulu, kita tengok rantau ini dulu. Okey, beritahu saya 1, 2, 3, 4. Semua memenuhi syarat ke? Okey, cikgu besarkan sikit. Semua memenuhi syarat ke? Yang keempat tu? Keempat itu. Okay? Yang keempat itu tidak memenuhi syarat sebab Y berada di sebelah kanan. Boleh Maka selepas, biasanya bila nak lorekkan rantau, cikgu akan galakkan kamu pertama tengok dulu, ada tak yang tak memenuhi syarat? Okey, contohnya soalan ini kamu go through keempat-empat. Okey, cikgu, keempat itu tidak memenuhi syarat sebab Y dia berada di kanan. Habis benda ini, baru kamu tuliskan siapa di atas, siapa di bawah. Okey, so yang pertama, lebih besar maksudnya atas lah. Boleh? Yang kedua, lebih kecil atau sama dengan? So, bawah. Bawah. Yang ketiga, bawah. Bawah sebab lebih kecil. Okey, keempat tidak memenuhi syarat. So, Atas. dia nampak lebih kecil, sepatutnya di bawah kan? Tapi sekarang kita kena tulis atas. Ada orang tak faham kenapa cikgu tulis atas, bawah, bawah, atas ini? Yang mana satu perlu saya terangkan? Okey So kita tengok kawasan kita. Sorry cikgu kena kecilkan supaya kamu boleh nampak keseluruhan. Sorry. Okay. Okey, terpaksa kecilkan sikit. Susahlah kamu. Okey, garis pertama kita ialah warna. Okey, sebelum cikgu sambung. Bila kita nak lorekkan rantau untuk tajuk matematik tambahan sebab kita punya S dan Y mewakili bilangan nombor. So awal-awal kita sudah potong sukuan kedua, ketiga dan keempat. Maksudnya kawasan yang kamu mungkin lorek nanti hanya kawasan ini saja. Kawasan ini saja. Yang luar itu memang tak mungkin lah. Dia tak macam matematik. Cikgu matematik akan marah kamu kan kalau kamu lorek tak habis. Sebab waktu matematik, XY tidak ada makna. So bila tak ada makna, XY boleh bernilai negatif. Tapi dalam tajuk kita, XY mewakili bilangan orang dan biasanya di bahagian A sana pun kamu nampak dia tulis.
tuliskan 3 kotak samang selain daripada S lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong. Maksudnya dia dari awal-awal sudah sekatlah sukuan kedua, ketiga, keempat. Tinggal sukuan pertama saja. Okay? So bila cikgu tanya soalan mana tempat lorek kamu, kamu hanya tumpukan kepada sukuan pertama. Okey, cikgu label ke sekejap nombor supaya kamu senang nak cakap dengan saya. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahagian Okey. So kita tengok pertama. Pertama ialah garis merah. Garis ini garis merah. Okey. Kamu sepatutnya lorek sebelah atas. So nombor apa sudah tak mungkin? 1. Lorek atas. Okey, nombor 1 sudah tak mungkin. Ada lagi? Garis biru kita nak lorek atas. Garis merah kita nak lorek atas. 2. 2 pun tak mungkin sebab dia di bawah. Ada lagi? 9. 9. Okey, ada orang tak faham kenapa cikgu padangkan 3 kawasan tu. 3 kawasan tu tak mungkin jadi jawapan kita. Ada? Okey. Yang kedua ialah warna ungu warna ungu. Ini warna ungu. Okey, sepatutnya lorek bawah. So kawasan mana tak mungkin? 4. 4 tak mungkin. Ada lagi? 6. 6 tak mungkin. Ada lagi? 7. 7. Okey. Okey, yang ketiga warna apa cikgu pun tak nampak. Warna hijau. Yang ketiga warna hijau. Ini ini. Kamu nampak cursor cikgu Pintan tu nampak ke? Warna hijau Okey, warna hijau lorek bawah. So titik mana tak mungkin? Nombor 6 mana tak mungkin? 3. Nombor 3 tak mungkin. Okey, yang last itu kita nak atas. Warna hitam nak atas. 8. 8 tak mungkin. So maksudnya jawapan kita ialah nombor 5. So kamu pun loreklah Loreklah nombor 5 ini. Ada masalah? Sorry. Ada masalah? Okey Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, kerja pertama ada tak yang langgar peraturan? Tak memenuhi syarat? Nombor 2. Nombor 2. So kamu tengok tajuk pengaturan linear dalam maths tambahan ini memang agak kerat. Dia ada perangkat macam ini. Agak kerat. Kebanyakan soalan, 10 kali kamu buat soalan ni, cikgu boleh kata separuh ke atas dia ada perangkat macam ini. Sama ada dia Y ada di sebelah kiri ataupun perkali untuk Y dia penilaian negatif. So kamu kena cukup berhati-hati. Okey So yang pertama, lorek mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. Okey, cikgu tulis besar-besar lah supaya nanti kita zoom boleh nampak. Yang kedua? Atas. Atas. Boleh? Lebih kecil sepatutnya di bawah, tapi sebab langgar peraturan, maka saya tak lorek bawah, saya pergi lorek atas. Ketiga? Bawah. Bawah. Okey, cikgu zoom merah, ungu, hijau. Okey. Okey. Cikgu label nombor sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada tertinggal tak? Okey So bukan tiap-tiap kali ada 8 tempat, tiap-tiap kali ada 7 tempat. Bergantung kepada soalan Habis kamu lorek ada berapa tempat lah. Boleh So untuk soalan 2 ni ada 7 tempat kita kena fikirkan. Kita kena buang sehingga dapat. Biasanya hanya akan tinggal 1 tempat je. Biasanya lah.
Okay, so garis merah garis merah nak bawah. So mana yang tak mungkin lah? Garis merah nak bawah. 1. Kita nak bawah. Tak mungkin 1 lah kan? Sekejap. Tiga. Lah pada mana? Yang tak mahu punya, yang tak mahu punya. 3. 3 tak mahu. Kita buang pas sehingga tinggal nombor terakhir lah, boleh ya? Okay, apa lagi yang tak mahu? 4. Kita nak bawah 4 tak mahu. Ada lagi? 6. 6. Ada lagi? 7. 7. Okay, tinggal 3 nombor lagi. Okay, garis ungu. Garis ungu itu nak atas. Nombor mana tak mungkin? 5. 5 tak mungkin. Okay. Garis hijau nak bawah. 2. Okay, 2 tak mungkin. So tinggal tempat 1 sahaja. So kita pun lorekkan tempat 1 lah. So bila lorek, kau ingat ya, kita mula dengan sukuan pertama saja. Jangan lorek sampai bahagian negatif ya. Inilah jawapan kita. Boleh? Okay. Okay ya? Okay. Soalan 3. Oh, sorry. Kena zoom besar dulu. Okay, ada langkah peraturan punya? Yang ketiga. Okay, yang ketiga sebab Y ada di sebelah kanan. Okay, so yang pertama, atas bawah? Bawah. Bawah. Yang kedua? Atas. Atas. Yang ketiga? Atas. Atas. Ada orang ada salah tak? Kenapa bawah, kenapa atas? Kalau tak ada, saya angkat seorang tahu, semua tahu. Okey. Zen, kamu tak payahlah warna-warni macam cikgu lah. Cikgu buat macam ini sebab cikgu tahu cikgu nanti nak zoom, kamu tak nampak. Okay, itu pentingnya kenapa cikgu suruh kamu setiap ketaksaman tu kamu kena macam kawan ini. Dia kena tulis. Garis ini ialah S apa. Hanya satu sepatutnya bukan tulis lepek kecil sama dengan sepatutnya bukan lepek kecil sama dengan, sepatutnya tulis sama dengan saja. Semua ini. Tapi sebab benda ini tak tolak maka, so cikgu tak cakap apa-apalah. Sepatutnya kalau lepek betul punya ini sepatutnya tulis sama dengan. Sebab kita nak memberitahu orang inilah garis dia. Kita bukan nak memberitahu orang mana rantau dia. Okey, balik ke sini. Mana dia? Okey, merah punya. Nombor belum tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tertinggal tak? Ada tertinggal tak? Ada, bawah tu kecil. Ada satu lagi 7. So pastikan jangan tertinggal. Ini macam kamu buat soalan set lah. Okay. Okay, yang pertama warna merah. Merah nak bawah. Apa yang nak padam? 2. 2 tak mau. Ada lagi? 3. 3. Ada lagi? 6. 6. Okay. Warna ungu. Warna ungu nak atas. Okay. Warna ungu sebenarnya kita tak ada atas kan? Kita ada kiri kanan. Kita tak ada atas sebab kita garis dekat. Bila garis dekat kita tak boleh cakap atas. Cikgu hanya boleh cakap kiri kanan. So kita bukan pakai atas, kita pakai kanan. Sorry, tak dengar. Kanan. Kanan So kalau sekarang kita tidak ada kita tak ada kawasan atas bawah, kita akan cakap kiri kanan. Atas dengan kanan. Kiri dengan bawah. Biasalah macam kamu buat gerakan pun sama kan. Kalau gerakan kiri kanan, kanan positif. Kalau atas bawah, atas positif. Dia biasanya kanan dengan atas satu grup. Kiri dengan bawah satu grup. Boleh ya? So kita akan lorekkan sebelah kanan. Warna ungu nak kanan. So kau nombor mana tak nak? 1. 1. Ada lagi? 7. 7. Lepas tu warna hijau nak atas. 5.
5 tak nak. Kita tinggal satu tempat lah, iaitu kawasan 4 ini. So kamu pun lorekkan kawasan 4 ini. Tak nak bagi saya lorek. Oi. Apa ni? Tak nak bagi saya lorek. Kalau tidak lorek cara tak macam inilah. Ya kan? Okey. Soalan biasanya akan kata lorekkan rantau A. So kamu bubuhlah lagi A di sini. Ikut kehendak soalan lah. Okey. Okey, soalan 4. Ada yang langgar peraturan? Okey, Nadi. Soalan 4 kamu kena buat keputusan dulu. Kamu punya jawapan ialah yang kedua ni. Sebelah depan punya ke belakang punya? Yang kedua. Kamu punya jawapan ialah mana tu? Depan. Depan depan ni. Sebab dia simbol terbalik. Nanti kamu pening. Okey, ada tak yang langgar peraturan? Yang kedua. Okey, yang kedua itu langkah peraturan. Okey, so atas bawah yang pertama? Atas. Atas. Yang kedua? Atas. Atas dia langkah peraturan, maka daripada lorek bawah kita lorek atas. Yang ketiga? Bawah. Bawah. Yang ketiga ni cikgu tak padan yang kedua sebab dua-dua simbol sama, tak apalah, tak pening. Tadi punya tak boleh, simbol perlawanan, nanti awak pening. Okey, Okey, pertama punya warna merah. Nombor lupa tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? Ada tak cikgu miss mana-mana? Tak ada. Okey. Okey, kita mula. Warna merah nak atas. Yang tak nak? 1. 6. 6. Okay. Yang kedua warna ungu. Warna ungu nak atas. 5. 5 tak nak. 4. 4 tak nak. Yang ketiga hijau. Nak bawah. 3. Okay, 3 tak nak, tinggal kawasan 2. So kita pun loreklah kawasan 2 ini. Ini jadi A. Ada masalah sampai sini? Tak ada. Ada So nanti saya akan hantar file kosong ini. Maksudnya yang hanya ada graf kawan kamu punya. Okay? Untuk kalau siapa nak print out. Lepas tu carilah kawasan lorek. Kalau siapa tak ada, setakat pakai awak punya lakaran graf semalam, kamu lorekkan tempat. Okay, kamu lorekkan tempat. Besok cikgu akan bagi jawapan. Tengok kamu punya kawasan lorek betul ke salah. Boleh Selepas kamu tahu macam mana lorekkan. Kita sebenarnya jawab semua soalan B hari ini lorekkan rantau. So besok kita akan cek kamu punya jawapan B itu. Kalau semua sudah okey, cikgu akan mula ajar C. C itu memang bahagian baru untuk kamu lah. Okay, ada masalah sampai sini? Ada apa nak tanya? Tak ada. Okey Cikgu akan ada sediakan Google Quiz untuk hari ini dan soalan saya akan macam inilah. Cikgu akan bagi satu cikgu tak bagi kertas graf penuh lah. Cikgu akan bagi satu lakaran graf. Lepas tu cikgu akan label macam ini A, B, C, D, E, F. Lepas tu cikgu akan bagi ketak samaan. Cikgu tanya kamu yang mana satu ialah jawapan dia. So maksud saya di sini, katakan inilah jawapan kamu. Maka nanti awak pilih D lah. Boleh faham? Faham. Inilah Google Quiz yang cikgu sediakan. Cikgu minta kali ini kamu kena jawab sebab sekolah nak laporan siapa attend kelas. So cikgu susah nak tahu siapa yang attend kelas. So apa yang saya buat, saya angkat siapa yang jawab Google Quiz itu attend kelas lah, senang. Boleh Sebab cikgu di tempat saya boleh nampak saja, okey sekarang ada 23 orang. Lepas tu faham lah kamu bagi nama canggih-canggih itu, saya pun tak tahu siapa orang tu. Dan
So cikgu susah nak tahu siapa yang hantar. So cikgu akan anggap Google Quiz itu sebagai laporan kamu attend kelas lah. Boleh? Okay, cikgu stop record kejap. So kerja